hitam itu dia. Kita dah sebutkan apa yang dimasukkan Nabi mempersaudarakan. Tolong rujuk hadis tu. Kata Nabi, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mempersaudarakan dua orang sahabat Nabi, di antaranya Salman wa Abi Darda. Satu namanya Salman Al-Farisi, satu Abi Darda. Yang kita dah ceritakan apa maksud itu. Kerana kemarin bila kita ceritakan sejarah Salman Al-Farisi, beliau ni asal orang Parsi. Al-Farisi merujuk kepada beliau ni orang Parsi, yang asal agamanya adalah agama Majusi. Ini orang-orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah berbagai-bagai lagi. Tapi orang yang memang mencari kebenaran. Dan Nabi SAW akhirnya bertemu dengan beliau apabila beliau pergi ke Syria, turun sampai ke Kuba, dan akhirnya beliau cari Nabi sampai di Madinah. Ini kita cerita panjang lebar. Akhirnya beliau masuk Islam. Kita cerita panjang lebar sejarah beliau pada minggu lalu. Dan anda kena masukkan dalam kepala, di antara salah satu peperangan yang sangat menakutkan di dalam peperangan yang bernama Al-Ahzab. Peperangan Ahzab ini salah satu bermulanya iaitu peperangan Khandaq, peperangan parit. Yang mana berlakunya peperangan parit itu, kalau kita sebut cerita yang panjang, idea itu datang daripada iaitu Salman Al-Farisi. Beliaulah orang yang bertanggungjawab memberikan cadangan supaya dibuatkan parit. Itu kita dah cerita panjang lebar. Tapi alhamdulillah orang yang masuk Islam terus jadi orang yang baik, bukan jadi alim, orang yang berilmu, bahkan menjadi pendekar yang hebat. Dan pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, beliau ni dijadikan sebagai amir, ketua, gubernur di Madain. Jadi kita baca sejarah panjang lebar tentang beliau, bagaimana ketika beliau nak wafat, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas menanyakan tentang beliau, kenapa beliau nangis. Itu cerita panjang lebar, yang mana beliau menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, ketahuilah tak ada lain yang ada dalam kepala aku semenjak aku masuk Islam, Allah nombor satu, mati nombor dua. Macam gitu. Artinya sentiasa ingat Allah, ingat mati aja. Siapa-siapa yang hari ini apa pun dia bikin, di mana pun dia berada, kalau dia ingat Allah, garanti dia akan buat baik, dan garanti dia tidak akan buat tak baik. Ini falsafah yang paling simple. Dan siapa-siapa pun dalam ketika apa pun, kalau dia sentiasa ingat mati, insya-Allah dia akan buat baik, dan dia tidak akan buat benda-benda yang tidak baik. Ini ajaran daripada seorang sahabat yang paling simple. Orang yang zahid ilallah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan agama daripada segala-galanya. Sehingga kan walaupun beliau ini hidup di satu negara sebagai pemimpin amir di Madain, tapi tak nampak gaya tu macam pemimpin. Sehingga kan seorang pedagang daripada Syria tak kenal beliau ni pemimpin. Nampak Salman ya tak, dia bawa barang banyak, cakap, budak mari sini, tolong angkat, nanti aku upah, macam gitu. Sampai macam gitu sekali ya tak. Ini kita cerita panjang lebar. Dan di antara yang kita bawakan hadis teguran Salman Al-Farisi kepada penduduk-penduduk Syria. Selepas Abu Darda wafat di Syria, Salman pergi, kerana Abu Darda dan Salman ni macam blood brother, senang cerita. Maka dia pergi ke Syria. Dia nak menziarahi mungkin saudara angkatnya. Tapi bila sampai di Syria ni, dia kira orang-orang Syria ni silap di dalam memahami ibadah yang dilakukan oleh Abu Darda, sehingga kan mereka ada satu rumah yang khas untuk beribadah. Bila Salman tanya, ni apa ni? Mereka cakap, kami ni ada satu rumah peribadatan yang khusus, bukan masjid. Rumah tempat mereka beruzlah, tahannut, bersunyi-sunyi, bersendiri, bertapa macam gitu. Konon bagi mereka itu amalan yang baik. Tapi Salman menegur. Salman membacakan hadis Nabi, kata Salman, ribatu yaumin wa laylatin. Bersikap bersederhana, berhati-hati, sifat afaf, bersederhana, jaga-jaga dalam beribadah ni, di siang hari sampai malam hari. Siapa yang bikin itu? Nabi pernah mengatakan, kasyami syahri wa qiyamihim, ya, ini orang tadi mendapat pahala seumpama berpuasa 1 bulan dan solat pada setiap malam dalam bulan itu. Macam gitu tak?
Dan ditambahkan waman mata murabatan, barang siapa yang mati dalam keadaan sifat berhati-hati, berjaga-jaga, yang dia itu akan diberikan pahala terus menerus sampai yaumul qiyamah, dan dielakkan daripada fitnah kubur. Ini satu teguran yang baik, yang kita pun kadang-kadang tersilap. Kita tak faham. Kita ingat orang ni beramal macam gini, lepas dia mati kita kena buat gini. Tidak, dia tak suruh. Maka itulah yang dinasihatkan oleh Salman Al-Farisi. Sampailah kita cerita panjang lebar di mana Salman Al-Farisi wafat pada akhir, iaitu pemerintahan Osman bin Affan, iaitu di Madain. Beliau wafat di sana. Kemudian kita cerita pula tentang Abi Darda. Kita cerita asal ni beliau ni daripada Al-Khadraji. Tapi di antara Bani Khadraj yang masuk Islam paling last. Paling last pun bukanlah sampai tahun 9-10 Hijrah, tidak. Bani Auf dan Khadraj di antara orang-orang Arab di Madinah yang paling banyak. Mereka inilah dua grup, dua bangsa yang pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi, membuat bai'ah. Itu dinamakan Bai'atul Aqabah. 72 orang yang ikut itu, 2 orang perempuan dan 5 anak-anak yang belum balik lagi. Mereka ini mendapat gelaran Al-Ansari. Apabila Nabi sampai di Madinah, maka orang-orang ini ikut masuk Islam. Semua yang masuk Islam awal itu juga digelar sebagai Al-Ansari, menurut kata para ulama. Tapi Abi Darda di antara orang yang lihat sikit. Bila Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Rawaha, sama kaum daripada Bani Hadraj, ajak dia, marilah masuk Islam, dia tak. Kita orang-orang Arab ni di kalangan Bani Hadraj, semua dah masuk Islam, kau je belum, dia tak. Dia lihat sikit, dia dekil. Pasal dia sayang betul dengan dia punya tok pekong, sayang betul dengan patung berhalanya. Maka nakalnya, bukan jahat, nakalnya Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi, pendekar syuhada yang sungguh hebat. Begitu juga dengan Muhammad bin Maslamah, mereka pergi rumah tu, dia pecahkan patung berhala. Itu di antara cara bagaimana Allah nak berikan hidayah kepada yang ini Abi Darda. Marah dia itu bukan marah pasal orang pecahkan patung dia, tak. Tapi dia marah dengan patung tadi. Dia cakap, selama ni aku bela kau, aku lap kau, kasih wangi macam-macam. Orang pecahkan kau, kau tak boleh bela diri kau, tak. Apa Tuhan, tak. Itu yang membuatkan ini Abi Darda akhirnya masuk Islam. Sekitar 6 bulan atau 5 atau 6 bulan selepas Nabi sampai di Madinah. Kita cerita panjang lebar. Tapi ketahuilah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat ni ada yang Allah SWT berikan hidayat agak lambat sedikit. Macam Umar bin Khattab. Antara tahun 5-6 Bi'sah, sudah 5-6 tahun Nabi berdakwah di Mekah, baru masuk Islam. Ada yang lebih lambat lagi sampai penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan, Jabir bin Mut'im, dia tak banyak, dia tak. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam agak lewat. Tapi apabila masuk Islam, mereka jadi seorang Muslim mukmin yang kamil, yang sempurna, yang betul-betul, ini ngotot dah bahasa kita, yang betul-betul mangkreng dengan Islam. Kita ni yang kurang. Kita dah lama Islam, daripada sejak kecil dilahirkan, tapi dengan Islam ni tak berapa, orang bahasa agaknya macam tak berapa gerik lagi. Dia macam cincai bocai, macam agama nombor 40, macam gitu. Maka kita ikut sejarah sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagian mereka Allah beri hidayat agak lambat, tapi once mereka masuk Islam, mereka tidak main-main dengan Islam. Mereka betul-betul ini mengamalkan Islam seperti mana yang diajarkan. Walaupun Abi Darda asalnya seorang peniaga yang sangat sukses di Madinah, tapi bila dapat Islam, dia cakap hati manusia ni dengan harta lain macam. Katanya satu benda yang sangat susah apabila perniagaan nak dicampurkan, nak digaitkan dengan yang ini ibadah. Satu ujian yang sangat berat yang Allah berikan kepada peniaga-peniaga ni. Lepas tu ada hadis yang kata Nabi, atajirus suduq, kata peniaga yang sadiq, peniaga yang amanah, yang jujur betul-betul. Dalam satu hadis kata Nabi, awal fil jannah, mula-mula masuk surga. Satu lagi kata Nabi, ma'in fil jannah, bersamaku di dalam surga. Satu benda yang sangat susah. Maksudnya harta ni kita nak jadikan dengan ibadah ni, satu benda yang sangat-sangat susah. Itu yang disebut oleh Abi Darda. Sehingga katanya ada orang yang berjaya, Abu Bakar, Osman, Abdurrahman bin Auf, tapi ramai yang kalah. Ada yang mula-mula saja beria macam ya, tapi separuh jalan kalah. Maka akhirnya Abi Darda membuat kesimpulan, aku juga cuba
Tapi aku lihat benda ni susah. Untuk menyatukan perniagaan dengan agama ni agak susah. Bukan tak boleh, susah. Maka aku lebihkan agama daripada perniagaan. Ini peribadi beliau. Maka itu beliau menjadi salah satu sahabat Nabi yang abid ilallah, yang kuat dalam beribadah, kerana beliau ni terasa bahawa penting sangat agama. Macam mana sahabat-sahabat Nabi yang lain juga, Amru bin Al-As ataupun Abdullah bin Amru bin Al-As umpamanya. Ini orang-orang yang kita dah bacakan sejarah beliau. Tapi hebatnya orang ini, bukan saja dia melebihkan agama sampai menjadi hakim di Damaskus, dia ini di Syria. Tadi kita cerita, beliau wafat di sana 3 tahun sebelum Uthman bin Affan wafat. Jadi dia wafat dulu daripada Salman Al-Farisi. Dan ketika beliau menjadi guru agama, dia ini di Syria. Syria ni memang tempat orang kata macam cendawan. Pada satu saat zaman kegemilangan Islam tu, anda lihat ulama-ulama keluar daripada sana ni memang banyak. Kerana sahabat-sahabat Nabi sampai. Sahabat-sahabat Nabi sampai ke Damaskus, sampai ke Syria, sampai ke Basra. Jadi di situ keluar ni ulama-ulama yang banyak. Ni kita baca sejarah, dan beliau di antara orang yang memang hebat dalam agama, dan dia juga peniaga yang sukses. Minggu lalu kita ceritakan di waktu beliau kuliah di Syria, di Damaskus tu juga. Sekali kuliah ni 1,600 orang datang. Begitulah keadaannya. Wallahu alam. Hadis yang kita baca pada minggu lalu separuh jalan, awal hadis itu kata Nabi, kata Abi Juhaifa, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Salman dengan Abi Darda. Jadi anda boleh baca sejarah. Abi Darda orang Madinah, Bani Khadras, yang masuk Islam sekitar sekitar 6 bulan selepas Nabi sampai. Dan Salman Al-Farisi pun apabila sampai di Kuba, sebenarnya Nabi juga di sana, baru-baru Nabi sampai di Kuba, tapi lewat sedikit kerana beliau ini adalah hamba sahaya daripada orang Yahudi. Maka beliau cari jalan untuk sampai ke Madinah bertemu dengan Nabi. Mungkin selepas 6 bulan itulah akhirnya masuk Islam. Dan dia sebatang kara, bila Nabi merdekakan dia, mungkin dia tak ada lagi saudara mara daripada Parsi, jalan dan sebagainya. Itulah sebabnya Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Abi Darda. Ini kita cerita panjang lebar. Jadi maksud kenapa Nabi mempersaudarakan, supaya anda tahu betul. Kemudian kita bacakan hadis itu pada minggu lalu, tolong rujuk. Dia nak cerita satu ketika, bahasa saya senang ceritalah. Satu ketika fazara Salman Abu Darda fara'a Ummu Darda mutabazzilatan. Bahasa saya, satu ketika, kata Abi Juhaifa, yang mana Salman menziarahi Abu Darda. Dia datang rumah dia, kata. Bila dia datang fara'a, maka dia melihat, Salman melihat Ummu Darda. Yang disebut Ummu Darda, minggu lalu saya dah sebut, kalau bahasa Ummu tu artinya ini ibu. Tapi maksud pada hadis ini, isteri Abu Darda juga disebut sebagai Ummu Darda. Tapi yang hadis ini merujuk kepada Khairah binti Hadrat. Minggu lalu saya dah sebutkan. Jadi hadis ini tidak merujuk kepada ibu kepada Abu Darda. Dia merujuk kepada isteri Abu Darda. Cuma di dalam kitab saya cuba cek-cek, tak dapat sejarah yang banyak tentang Khairah binti Hadrat ni. Tapi sejarah mengatakan beliau lebih dahulu wafat daripada suaminya Abu Darda. So, maksud hadis ini, Abi Juhaifa ataupun Wahab bin Abdullah menceritakan ketika Salman datang menziarahi suatu hari ke rumah Abu Darda, dia melihat isteri Abu Darda, bahasa saya, yang bernama Khairah binti Hadrat tadi, dalam keadaan mutabazzilatan. Dalam keadaan, tolong rujuk makna yang terletak dalam buku. Isteri Abu Darda yang bernama Khairah binti Hadrat, beliau ini berpakaian lusuh. Bahasa dalam terjemahan. Minggu lalu saya dah artikan, mungkin boleh kita perluaskan.